Pandemik COVID-19 menghantui semua orang di seluruh dunia. Tinggal beberapa wilayah, kawasan ataupun negara sahaja yang masih lagi hijau dalam peta di seluruh dunia yang menunjukkan merah itu sebagai kawasan yang teruk dijangkiti pandemik ini. Ia disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan virus ini sehingga kini belum ada ubat ataupun penawarnya. Malah usaha untuk memetakannya kini giat dilangsungkan selepas negara China mengeluarkan jujukan ataupun genome sequencing yang ada pada virus SARS-CoV-2 ini, maka pelbagai perlumbaan bermula untuk mengenali, seterusnya mengenal pasti dan isolasi kepada protein dan virus ini supaya ia boleh dijadikan bahan penyelidikan sains sama ada secara untuk membuat kit saringan ataupun mencari ubatan ataupun penawar untuk menghentikan kecelakaan yang dibawa. Dan hari ini kita sedih kerana 3 lagi rakyat Malaysia ketika rakaman ini dilakukan kehilangan nyawa seperti diumumkan oleh Datuk Ketua Pengarah KKM. Tetapi lebih penting lagi, kerap kali apabila sidang media ini berlangsung disebut tentang keupayaan Malaysia untuk buat saringan dan sebagainya. Contohnya sekarang pada lebih kurang 11,500 saringan sehari ataupun ujian sama ada seseorang itu positif COVID atau tidak. Tetapi dikatakan kadang-kadang kita tak boleh nak buat lebih kerana kita dah pesan tetapi reagentnya kita terpaksa import dan kita terpaksa bersaing dengan negara lain. Oleh itu, saya ingin memetik straitstime.com yang telah pun meletakkan bahawa walaupun di Hubei, wilayah di negara China, mereka menyaksikan peningkatan pada nilai syarikat-syarikat bioteknologi dan perubatan mereka di negara China sejak dari Januari. Nilai syarikat-syarikat perubatan dan bioteknologi negara China telah pun bertambah lebih 17 bilion dolar Amerika. Di Malaysia, ini fokus pada agenda awal hari ini, juga ada syarikat bioteknologi dan antara agensi kerajaan yang cukup ampuh dalam memastikan perkara ini sejak bertahun-tahun lamanya adalah MTDC. Saya ingin mengalu-alukan kedatangan melalui dalam talian Datuk Nur Halim Yunus, CEO MTDC, Ketua Eksekutif MTDC. Assalamualaikum Datuk Nur Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya juga ingin memperkenalkan saudara Law Eng Lim. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Vivantis Technologies Sdn Bhd. Vivantis Technologies ni dah ada saya rasa hampir 2 dekad ya. Dan mereka telah pun memulakan perjalanan Malaysia secara komersial dan secara penyelidikan dalam dunia bioteknologi. Jadi soalan saya terus saja kepada kedua-dua mereka hari ini. Inilah saat negara seperti Malaysia memerlukan kepakaran sains dan teknologi kerana pandemik ini tidak dapat kita lawan dengan hanya sentimen, tidak dapat kita lawan dengan telahan atau tekaan. Hanya sains yang boleh memberikan kita jalan, bukan saja untuk menguji, merawat, mahu pun mengubati, tetapi juga untuk memastikan ekonomi kita masih terpelihara sambil kita cuba memutuskan rantaian jangkitan. Jadi soalan saya terus saja kepada Datuk dan saudara Law Eng Lim, bagaimana Vivantis Technologies yang telah pun beroperasi sekian lama boleh membantu Malaysia dalam perkara ini, kerana ramai orang Malaysia mungkin tak ada kepakaran nak tengok RNA, rRNA dan sebagainya. Deoksiribonukleik acid itu bagi saya susah disebut oleh ramai orang, tapi bagi Vivantis Teknologi ini perkara harian. Ya, Datuk saya mulakan dulu ya. Teruskan. Okey, Vivantis telah ditubuhkan lebih kurang 17 tahun lalu melalui sumbangan daripada dana permulaan daripada Maybank Venture. And also selepas itu kita dapat bantuan daripada MTDC sebagai injection kedua, capital kedua untuk membantu kita menaikkan taraf pengeluaran dengan R&D kita. Dan kita telah selama lebih kurang more than 10 years, lebih daripada 10 tahun, kita telah memasarkan hasil-hasil R&D kita ke banyak negara, lebih kurang 40 negara. Kita fokus pada bidang bahagian penyelidikan makmal, supply DNA, RNA reagent kepada makmal-makmal yang berkaitan dengan penyelidikan perubatan ataupun penyelidikan dari segi genetik, genom
Like mentioned just now, kita memang play around dengan DNA dengan RNA almost every day lah. So kebetulan pada masa sekarang bila COVID-19 trigger, kita actually kit yang kita jual banyak and keperluan dia meningkat secara mendadak di kebanyakan hospital di negara kita dan juga di antarabangsa ialah viral extraction kit ini. Viral extraction kit yang kita ada ni dipanggilkan GF1 viral extraction kit daripada Vivantis ni. Kita telah hasilkan kit ni semasa SARS pada tahun 2008 kalau tak silap dia trigger. 2013 kalau tak silap. So masa tu kita develop kit ni untuk saintis untuk guna untuk extract RNA daripada SARS as well. So sampai ke lepas tu SARS menurun, jadi kit ini masih lagi dijual ke university lab, makmal university sehingga ke COVID-19 ni. Bila COVID-19 trigger, kebanyakan hospital di negara kita dah almost kesuntukan masa untuk import dan juga kebanyakan supplier daripada overseas, daripada negara besar yang ni yang menghasilkan kit-kit canggih-canggih ni normally. Mereka pun telah meninggalkan beberapa negara-negara yang mereka rasa mereka boleh forgo. Maksud dalam situasi tegang macam ni, keperluan kit ni semakin meningkat di negara-negara besar, negara yang maju. Jadi isu dia sekarang ialah negara-negara yang developing ni, termasuk negara-negara yang miskin, yang saya rasa akan menghadapi masalah besar dalam pengimportan kit-kit yang diperlukan dalam penyaringan virus ini. Jadi Malaysia sebagai negara di Southeast Asia, kita bernasib baik sebab Vivantis ada kat sini. Kita memang dah buat benda ni, and then bila kita bagikan kit ni saya donate sedikit kit ni kepada hospital, and bila mereka start guna, mereka rasa kit kita boleh pakai, and it works perfectly well. And kita terima banyak testimonial daripada hospital mengatakan kit ni setanding setahap dengan premium brand di market. Jadi semenjak tu word of mouth dia sambung. Jadi semua kan sekarang COVID-19 ni dia ada grup chat dia dalam saintis pun dia ada grup chat, hospital pun ada grup chat. Mereka sambung ya. So the news spread. So sampai sekarang kita memang setiap hari kita terima panggilan daripada hospital untuk dapatkan kit ni. Saudara Eng Lim, Datuk sekejap je Datuk, saya nak susul soalan kepada Eng Lim sekejap. Untuk mereka yang mungkin tak begitu ambil perhatian tentang biologi sebelum ini, virus adalah juga protein. Jadi bila kita bercakap tentang RNA ataupun DNA, ribonucleic acid ini, ia sebenarnya telah bagaimana untuk mengambil keluar tu, extraction tu. Kalau Eng Lim mungkin boleh terangkan pada kami ni yang orang biasa, dalam rantaian untuk mengenal pasti virus ini, bagaimana kit itu berperanan? Kerana kalau setiap hari mereka mendengar bahawa Datuk Dr. Nur Hisham kata kita kalau boleh nak jalankan lebih banyak uji kaji, setakat ini kita dah 9,500, kita nak 16,000 dan sebagainya. Jadi apa yang menghalang? Apa peranan reagent? Kit ni masuk dekat mana dalam rantaian tu? Kit ni, you nampak kolom ni kan dalam video ni, kolom yang kecil. Kolom ni. Dalam tu ada satu lapisan putih. Yang kita bubuh fiber glass kat sini. Fiber glass ni akan capture, dia akan tangkap RNA daripada virus. So bila virus sel diambil daripada swab dia, daripada swab patient, nasopharyngeal swab ataupun swab dia yang dekat dengan bronchitis. So dia ambil swab ni, doktor ambil, dia masuk dalam swab collection tube yang ada cecair. Bila swab ni dihantar ke makmal, bila makmal dia akan masukkan swab ni, ambilkan cecair dia, spinkan dia, kita akan masukkan lysis buffer. Lysis buffer ni akan pecahkan sel virus ni. Jadi RNA dia akan keluar. Bila RNA dia keluar, dia akan melekat di glass fiber warna putih ni, dalam small little column ni, yang akan tangkap RNA dia. Bila kita berjaya lekatkan RNA di fiber ni, jadi kita akan masukkan solution alkohol untuk masukkan kolom ni sebagai sel debris ni akan dikeluarkan. Tinggal saja RNA dalam bahagian sini, dalam bahagian fiber ni. Bila dah bersih, kita akan keluarkan, masukkan air, elution buffer untuk keluarkan RNA ni untuk kepada downstream application yang kedua. Maksud dia akan menjalankan real-time PCR yang menggunakan reverse transcriptase RT-PCR yang dimention oleh Ketua Pengarah.
This is the gold standard test yang dikeluarkan oleh WHO pada masa sekarang yang menentukan satu patient tu dia kena virus ke tidak. Maknanya GF1 itu yang dikeluarkan oleh Vivantis Technology membantu kita pecahkan lagi sel virus itu, tarik keluar RNA, dan RNA itulah yang menjadi kod untuk kita bandingkan dalam RT-PCR assay itu sama ada kita nak panggil dia virus COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 atau tidak. Betul? Ya. Okey. Ya. Datuk, nampak macam MTDC ni pandai buat ramalan lah. Melabur dalam syarikat yang betul dan akhirnya beberapa tahun ke depan terbukti pentingnya pada negara ni. Macam mana MTDC buat ni, Datuk? Tapi saya rasa bukan pandai tu. Sebenarnya kita punya mandat kita adalah untuk membantu pengkomersialan hasil pendidikan tempatan, sama ada yang dihasilkan oleh universiti, institut pendidikan awam ataupun syarikat tempatan sendirilah. Jadi dalam konteks ini kegiatan penghasilan biodiagnostik ni, diagnostic kit ini adalah salah satu kegiatan yang memang kita sokong pun, dan kita merasakan kegiatan seperti ini adalah satu perkara yang penting lah untuk negara kita, dan saya sebenarnya sangat merasa bangga dan bersyukur kerana kita ada sebuah syarikat yang boleh menghasilkan reagen ni untuk menghasilkan untuk melakukan diagnostik ni. Sebab macam yang tadi ditanya soalan itu, tanpa extraction RNA dan amplification yang menggunakan RT-PCR itu, kita tak boleh buat ujian diagnostik untuk mengesahkan atau tidak kehadiran COVID-19, virus COVID-19 ni. Jadi saya rasa ini adalah suatu yang sangat penting lah untuk negara kita buat masa ini, terutamanya apabila yang disebut oleh Lau tadi, banyak pengeluar besar yang sudah menghadkan ekspor produk ini ke luar negara sebab negara mereka pun nak pakai juga. Okey. Saya perlu rehatkan diskusi sebentar, tapi apabila kembali, saya nak jual soalan kepada saudara Enlim dahulu. Saudara Law Enlim mungkin boleh, kalau dilihat, kalau kita ke talian ataupun Google dan sebagainya, negara-negara besar yang kini dilanda kepada mereka lebih teruk dari negara China sekarang. Amerika Syarikat, negara-negara Eropah, Switzerland yang terkenal itu pun sekarang kematiannya jauh lebih tinggi oleh COVID-19 berbanding Malaysia. Dan ini mengakibatkan bila ada pesanan pada sama ada PPE ke, topeng muka ke, ataupun lebih-lebih lagi kit ekstraksi seperti ini, ia kadang-kadang dah sampai ke kapal terbang pun masih boleh berubah haluan kerana mereka membida dan menggunakan pengaruh dan sebagainya. Jadi saya nak tanya itu, sekarang ini maknanya Vivantis Technology bukan lagi hanya syarikat bioteknologi, tetapi ia juga adalah kepentingan negara, national security, untuk memastikan bahawa kita cukup bekalan untuk rakyat kita dulu juga diuji dan diteliti saringannya, kerana seperti kata Dr. Tedros WHO, test 3 kali, perlu uji dan kemudian baru kita buat isolasi dan rawatan dan sebagainya. Itu soalan jualan kepada saudara Law Eng Lim. Kepada Datuk pula, bagaimana kini dah kita tahu kepentingannya sampai ke tahap itu, bagaimana negara sekarang perlu membawa Vivantis Technologies lebih ke depan lagi, bukan saja untuk Malaysia tetapi sekurang-kurangnya untuk Asia Tenggara ataupun Asia, kerana kerjasama antarabangsa juga kini penting, kerana selain daripada kebolehan teknologi, kita juga mahu teknologi ini lebih pantas dan lebih mudah. Datuk Dr. Noor Hisham juga berkata kalau perkara itu, contohnya uji kaji itu tak payah dihantar balik ke makmal, tetapi boleh dikenal pasti ujian itu di tempat swab itu dibuat misalnya. Jadi itu saya nak tanya pada Datuk, dan soalan saya tadi pada saudara Law Eng Lim, kapasiti menuju ke depan, kerana kini kita tidak ada pilihan. Selepas pun berakhirnya putus rangkaian jangkitan COVID-19, kita perlu bersedia untuk pandemik lain selepas ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih bersama Agenda Awani yang masih
Hero yang tidak didendang adalah syarikat seperti Vivantis Teknologi dan agensi seperti MTDC. Keupayaan mereka sejak lebih 18 tahun dahulu lebih kurang kini membantu Malaysia di saat kita paling-paling memerlukan, iaitu barisan depan melawan dan cuba menghapuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Saya ingin terus pada saudara Loh Eng Lim, macam mana sekarang menuju ke depan, kerana kita bukan saja mahu kit ini, kita mahu kit ini lebih banyak lagi di semua tempat, kalau boleh 32 juta orang kita nak uji, dan kita mahu ia dilakukan dengan cepat, murah dan dengan segera. Macam mana? Memang soalan ni ditujukan kepada kita almost every day daripada hospital. For example, hospital Seremban katakan mereka call kita pukul 1 pagi untuk minta kidney deliver in the next day. Kita cuba deliver juga. And saya always bagi Malaysia sebagai priority dalam case ini sebab kita berada di Malaysia. Jadi untuk Klang Valley yang call kita, normally same time, same day kita akan deliver, kita akan hantar kidney. Yang ada di luar daripada KL, Klang Valley, kita akan cuba menghantar next day delivery. Ataupun kalau dia ada kapal terbang macam Armed Forces dia, macam di Sabah, dia terpaksa guna, sebab kapal terbang ke Sabah pun dah kurang. So dia terpaksa guna Armed Forces untuk hantar. Kita hantar sampai ke lapangan terbang Subang untuk kit tu sampai pada masa yang diperlukan. Jadi statement mengatakan essential service ni telah dijadikan sebagai national security issue. Katakan kalau masa sekarang kita tak ada kit ni, macam Dr. Datuk Nur Halim mention, is because kalau kita tak ada kit ni, kita tak boleh buat penyaringan. Jadi saya rasa untuk negara-negara lain juga, mereka memerlukan kit ni. Jadi syarikat saya sekarang, kapasiti kita ialah lebih kurang 500,000 test sebulan yang kita boleh hasilkan. Saya perlu naikkan taraf, expandkan productionnya kepada 2 million atau 3 million sebulan. Baru boleh kita cater for the application demand daripada negara kita, termasuk juga negara lain. Kita dapat banyak order daripada surrounding countries. Katakan boleh naik ke 2 juta tu, Eng Lim? Ya. Bila boleh naik ke 2 juta? Kita akan buat announcement yang besar pada hopefully pada Monday ini. Saya tengah berbincang dengan satu syarikat besar untuk berganding bahu untuk membesarkan saya punya production dalam jangka masa 2 minggu. This like China, dia boleh buat hospital dalam 10 hari kan. Kita akan meningkatkan pengeluaran kita dalam jangka masa 2 minggu. Kita boleh hasilkan lebih kurang 2 juta test dalam 1 bulan. Apa yang diperlukan? Adakah ia hanya modal, kepakaran, bahan mentah, apa dia? Yang penting of course modal. Yang kedua yang saya rasa kritikal bagi kita ialah manpower lah. Manpower kalau boleh jadikan dia sebagai satu national punya security issue, saya mungkin perlukan beberapa pertolongan. Mungkin saya akan bincang dengan even armed forces kalau boleh kerahkan orang kerja kat sini ke, for the time being, for the temporary, untuk pemasangan, untuk packing, untuk buat benda-benda yang boleh. Ataupun and then kita ada menghadapi masalah dari segi pekerja yang untuk siapkan kilang ni, kilang pembuatan ni. Of course raw material daripada overseas pun satu isu lah. Datuk Nur Halim, bagaimana MTDC boleh membantu membawa perkara ini ke tengah, ke Majlis Kehormatan Negara misalnya, kerana inilah yang paling diperlukan dan inilah saatnya? Sebenarnya Vivantis yang saya sebut tadi memang sebuah syarikat yang kita biayai. So buat masa ni kita telah telah membawa melaporkan kepada pihak berkuasa tentang bagaimana penghasilan extraction kit ini yang digunakan oleh hospital. Jadi saya merasakan bahawa ada beberapa option untuk EL Law ataupun Vivantis. Salah satu tadi dia telah mengatakan bahawa mereka bekerjasama dengan sebuah organisasi lain untuk membolehkan penghasilan kit yang lebih tinggi. Jadi saya rasa itu adalah satu option yang bagus. Keduanya ialah kita MTDC memang menyediakan COVID-19 stimulus package untuk syarikat kita sendiri, dan kita akan berbincang dengan Vivantis lah bagaimana kita boleh membantu untuk menambah capital equipment untuk menghasilkan produk ini.
Okey, faham. Faham. Saudara Law Eng Lim, bagaimana dengan ujian klinikal, kajian R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan bersama dengan mungkin makmal-makmal lain seperti makmal universiti awam misalnya, yang akan boleh melebarkan lagi bukan hanya untuk ekstra RNA tetapi juga mungkin menuju ke rantaian lain seperti menuju ke arah penawar dan sebagainya, kerana alang-alang sudah pun melihat kepada struktur molekul dan RNA, mRNA dan sebagainya. Tentunya ia boleh berada dalam satu ekosistem yang kini perlu menjadi tumpuan utama negara seperti Singapura lakukan selepas pada SARS dan sebagainya. Good question. Kami tengah buat satu clinical trial dalam produk kita yang menggunakan rapid test. Walaupun KKM mengeluarkan statement mengatakan rapid test antibody itu tidak begitu sesuai untuk penyaringan, itu benar ya. Sebab rapid test untuk antibody test ni, dia cuma boleh diguna pada patient yang post infection dia lebih kurang selepas dia kena jangkitan lebih kurang 5 hingga 7 hari. Kemudian baru dia boleh check level antibody. Bermaksud badan kita baru producekan antibody untuk melawan virus ni. Baru dia boleh detect. But this is a very important test where dia perlu penting untuk penyaringan dari segi pembelajaran epidemiologi dan juga cara-cara macam mana patient, katakan tadi Datuk Nur Hisham pun ada mention patient yang kita dah lepas balik, bermaksud dia dah test negatif. Jadi penyaringan virus ni dia ada dua peringkat. Satu, peringkat pertama bila kita suspect dia kena virus. Ya, kita nak tahu siapa positif atau negatif. Yang peringkat kedua ialah selepas dia dah okey, dia nak dipulangkan ke masyarakat, dia perlu test 2 kali paling kurang. Jadi test tu diperlukan lebih banyak lagi kemudian. And then lepas tu kita kena tahu antibody badan dia dah infection dia macam mana condition dia. Kita perlukan test ini. Kita tengah hantar test ini ke Sarawak Hospital untuk menjadi satu clinical trial agensi yang tolong kita. Kita pun berterima kasih kepada Sarawak State yang sanggup menolong kita sebab kebanyakan swab yang diambil, sampel yang diambil ialah jenis swab. Ya, kita perlukan darah kali ini. Jadi kita berbincang dengan hospital, dia sanggup untuk ada 4 doktor, saya akan kita ada nama dia. Mereka sanggup untuk tolong untuk ambilkan darah patient untuk test kit kita. Saya rasa pada minggu depan, minggu Monday atau Tuesday, saya rasa kita akan keluarkan statement mengatakan kit kita ni sampai ke tahap mana sensitivity dengan spesifiti dia. Kalau dia mencapai tahap yang cukup baik, kita akan launch kit ni secara besar-besaran minggu depan. Ya. Datuk Nur Halim, ini bukan cuba menangguk di air keruh ya, tetapi hakikatnya ini adalah perniagaan. Dan seperti yang berlaku di negara China, di Hubei itu sendiri. Hubei, Wuhan itu juga adalah pusat pembangunan industri yang cukup pesat bagi negara China. Dan ia membantu mereka. Hospital itu memang didirikan dengan cepat, tetapi di dalamnya itu hasil daripada bantuan syarikat versi Vivantis Teknologi China. Jadi itu soalan saya pada Datuk. Bagaimana kita nak memikirkan pendekatan lautan biru di sini? Contohnya, ia mungkin peluang untuk Vivantis Teknologi menjadi betul-betul global atau serantau. Kita boleh bekerjasama dengan Indonesia misalnya yang amat memerlukan perkara ini, mereka dilihat sebagai bom jangka untuk COVID-19 dan sebagainya. Bolehkah MTDC bersama agensi kerajaan lain menjembatankan ini? Ya, seperti yang saya sebut tadi, memang sekarang ni di bawah Kementerian Sains, kita MTDC sedang kita terlibat dalam 3 kumpulan. Salah satu kumpulan yang kita terlibat ialah kumpulan diagnostik ini yang bukan saja melibatkan Vivantis, tetapi juga dengan 3 buah syarikat tempatan lain yang sedang membangunkan RNA based test. Ya, tadi EL Lau bercakap tentang antibody test. Jadi yang itu adalah sedang berlaku dan kita juga sedang terlibat dengan 2 kumpulan lain lagi, iaitu autonomous robots untuk kegunaan hospital dan juga 3D printing. Jadi memang kita melihat dan kita mengenal pasti mana syarikat teknologi tempatan yang boleh kita bawa masuk bersama kita sekarang ini untuk menangani cabaran COVID-19 ini dan ialah macam yang disebut tadi itu, bahawa kita bukannya nak menangguk tetapi kita ingin memberi penyelesaian pada cabaran yang kita hadapi sekarang ini. Ya, betul. Kerana pandemik ini dia menjejaskan bukan sahaja kesihatan tetapi juga ekonomi negara, kerana ia perlu diletakkan dalam TIs, direhatkan, orang kena duduk rumah. Soalan terakhir saya mungkin kepada saudara Law Eng Lim adalah, saya beri peluang,
apa yang perlu dipertingkatkan dalam ekosistem di Malaysia untuk membolehkan syarikat Vivantis Teknologi dan syarikat-syarikat bioteknologi tempatan lain untuk, kerana lah lama berjuang, tapi pandemik ini memberi peluang lampu suluh, spotlight untuk kita lihat bioteknologi dengan lebih rapat. Apa yang boleh kita baiki supaya syarikat Vivantis dan yang seangkatan boleh pergi lebih laju ke depan? Bagi kita, saya rasa yang paling penting ialah kesediaan institusi untuk recognize, untuk kenal pasti keupayaan syarikat-syarikat bukan sahaja Vivantis. Saya rasa syarikat-syarikat lain di negara kita yang mampu, yang sanggup, yang boleh ada keupayaan untuk menghasilkan produk-produk yang diperlukan oleh negara kita dan juga surrounding country, yang surrounding Asia kita, yang kita boleh jadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang boleh leading dalam bahagian ini. Saya rasa COVID-19 ini memberikan satu peluang bukan kepada Vivantis. Saya rasa kalau Malaysia boleh capitalize this opportunity, peluang ini, kita boleh menjadi satu leader dalam bahagian ini yang boleh membantu beberapa negara developing yang surrounding kita. For example, you mentioned about Indonesia. Saya rasa Indonesia memang perlukan test kit yang bagus. You tengok kadar kematian di Indonesia cukup tinggi, tapi kes dia sedikit. Maksud dia menunjukkan kes di sana kurang disaring. Maksud kita perlukan pertolongan di Indonesia, tapi untuk dapatkan kit daripada sekarang, saya rasa bukan saja syarikat besar hadkan pengeluaran, saya rasa pengimportan macam FedEx service dan everything pun semua telah delay, dia telah lambat. Jadi untuk dapatkan kit daripada overseas kadang-kadang perlukan 2 minggu, seminggu, walaupun dia ada stok. Jadi benda ni dia tak boleh tunggu, dia perlukan emergency attention. Jadi saya rasa peluang ini keemasan kepada negara kita, kita kena ambil betul-betul dan jadikan Malaysia ni salah satu negara yang boleh capable in leading this combating. Laungan yang nyata dan jelas, Saudara Loh Eng Lim. Datuk, 30 saat. Saya cuma ingin mengatakan bahawa kita memang mempunyai kemampuan untuk membangunkan produk ini, dan saya rasa ini adalah satu situasi di mana kita perlu membantu semua entrepreneur, teknopreneur yang membangunkan produk dalam bidang ini untuk kita membawa mereka ke depan. Okey, terima kasih kepada MTDC kerana agenda awal ini dibawakan khas oleh mereka. Terima kasih kepada Vivantis Teknologi memastikan rakyat Malaysia boleh disaring supaya kita boleh mengenal pasti dan memutuskan rantaian jangkitan. Saudara Loh Eng Lim dan rakan-rakan di Vivantis Teknologi itu umpama makmal Tony Stark untuk Avengers, kerana kalau mereka tak buat kajian dan mereka tidak memberikan kita garapan teknologi, mungkin kita tak dapat melawan COVID-19. Terima kasih MTDC, terima kasih kepada Vivantis Teknologi, terima kasih anda menonton agenda awal ini.